Okay, Assalamualaikum murid-murid. Awak semua sihat ke? Dah makan dah? Pagi-pagi kena sarapan. Okey. Untuk kelas hari ini, kita masih lagi dalam tema yang sama, interaksi antara jirim. Dalam bab yang sama lagi, penentuan kadar tindak balas. Sama macam awak belajar untuk kelas lepas. Jadi, untuk subtopik kali ini, agak-agak kita nak belajar tentang apa? Okey. Sebelum tu, saya nak tunjukkan kepada awak satu video. Kita sama-sama tengok Awak dah tengok kan video tadi? Tentang apa? Awak nampak apa tadi? Okey, mancis yang terbakar. Lagi? Tentang adunan orang buat kek. Okey, awak nampak daripada adunan tu masukkan dalam oven, kemudian jadi kek. Jadi, semua tu tentang perubahan. Daripada mancis dibakar, kemudian jadi apa? Pandai pun jadi abu. Okey, tu perubahan, betul tak? Itulah perubahan. Dan lagi satu, daripada adunan dibakar dalam oven jadi kek. Okey, itu adalah perubahan. Perubahan inilah yang kita nak belajar hari ini, iaitu perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Sebenarnya dekat sekeliling awak ni, contoh ni kes terbakar. Kat mana ni? Ni kes terbakar. Kalau yang ni buat ayam golek. Kalau yang ni besi berkarat. Ni semua perubahan, betul tak? Daripada ayam mentah jadi ayam golek. Yang ni daripada besi yang baru-baru jadi besi berkarat dalam masa yang lama, betul? Daripada buah ni pun lama-lama akan jadi buruk. Itulah perubahan. Perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Perubahan yang kita nak tengok ni, yang dalam tindak balas ni, dia sebenarnya kita tekankan tiga keadaan. 3 contoh. Macam mana tu? Awak mesti macam kabur-kabur kan? Perubahan berlaku dalam tindak balas. Macam mana tu? Okay. Yang pertama, kita nak tengok contoh perubahan tu sendiri. Yang pertama, pembentukan mendakan. Mendakan ni apa, Adila? Mendakan. Bagus. Yang terhasil. Okey, produk yang terhasil, yang tidak larut. Macam ni awak tengok daripada larutan yang dekat atas ni, dia bercampur dengan larutan yang dalam bikar bawah ni. Kemudian terhasil mendakan warna kuning. Inilah mendakan. Pembentukan mendakan. Mendakan ni larut ke? Okey, betul. Mendakan ni tak larut lah. Sebab itulah kita boleh nampak. Ni Okey. Yang ni contoh yang kalau awak jumpa nanti dalam makmal. Sebagai contoh, tindak balas pembentukan garam tidak terlarutkan. Okay, garam tidak terlarutkan ni macam mana, cikgu? Macam mana? Aisyah, macam mana? Betul lah. Yang tak larut lah. Ni contoh kat sini. Yang ni gambar asal. Ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Berubah menjadi daripada jenis kepada keruh kan? Yang ni kamu boleh tengok, dia larutan yang dipakai ni argentum nitrat. Dia akan bertindak balas dengan natrium klorida, menghasilkan argentum klorida. Inilah garam yang tidak terlarutkan. Inilah yang terhasil ni. Inilah. Okey, seterusnya, tadi saya cakap ada 3 kan? Yang pertama, pembentukan mendakan. Ni yang kedua, pengurangan jisim bahan tindak balas. Pengurangan jisim. Maksud dia berat akan semakin berkurang. Macam mana tu?
Okey, kalau dekat sini kita ada satu tindak balas antara asid nitrik dengan kalsium karbonat. Okey. Tindak balas antara kedua bahan ni akan menghasilkan gas. Bila hasilkan gas, kat sini awak nampak sini gas karbon apa nama dia? Karbon dioksida. Okey, pembentukan gas ni gas terhasil. Tapi dekat sini awak tengok kalsium karbonat ni sebenarnya apa? Awak sendiri boleh nampak dalam kehidupan seharian awak sebenarnya ni. Okay, kalsium karbonat ni ialah batu kapur. Okey, batu kapur. Kemudian apabila berlakunya pengurangan jisim disebabkan tidak balas ni, batu kapur ni lah yang berkurang berat dia. Kat sini awak tengok sebab dia dah hasilkan karbon dioksida, hasilkan air, hasilkan kalsium nitrat. Hasilkan kesemua ni. Jadi dia punya jisim akan berkurang. Macam mana kita tahu berkurang? Kita ukur. Kita ukur guna penimbang elektronik ni yang macam dalam buku awak. Kalau yang macam sini, sini kalau nanti awak masuk universiti awak akan guna yang macam ni Dia akan ada penghadang sebab apa? Awak rasa sebab apa? Penghadang ni nak lindung lah. Nak lindung udara-udara ni daripada menjejaskan berat sebenar. Jadi kita akan tahulah berat sebenar produk awak tu. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga ialah penambahan isi padu gas. Penambahan isi padu gas. Macam tadi pun ada gas yang terhasil, betul? Yang ni saya tunjukkan contoh. Yang ni akan menghasilkan gas hidrogen dengan magnesium klorida. Okey, yang ni pun tindak balas yang menghasilkan gas. Gas ni bila berlaku, gas ni akan semakin semakin apa? Semakin bertambah lah. Awak tengok kat sini kita ada kat sini kita ada tindak balas ni, tindak balas antara magnesium dengan HCl. Okey, jadi gas yang terhasil ni akan naik ke atas, masuk ke dalam picagari ni. Jadi kita boleh ambil lah isi padu gas. Kita guna picagari. Okey, itulah perubahan. Maksudnya daripada HCl dan magnesium bertindak balas akan menghasilkan hidrogen. Yang ni akan hilang lah, akan hasilkan kedua-dua ni. Maka berlakulah perubahan. Okey, itulah contoh perubahan yang kita nak tengok. Okey, 3 benda. Ulang balik. Adila ulang balik. Apa yang 3 tadi? Okey, satu pembentukan mendakan. Okey, bagus Adila. Syafiqah. Yang kedua? Yang kedua ialah awak main-main ke tadi? Yang kedua ialah pengurangan jisim. Bagus, ingat pun. Pengurangan jisim bahan. Okey, bagus. Yang ketiga Aisyah. Yang ketiga. Okey, bagus. Penambahan isi padu gas. Baru je kita tengok tadi kan. Okey, kita dah belajar tentang 3 contoh ataupun 3 jenis lah perubahan dalam tindak balas ni. Sekarang ni saya nak bagi kamu soalan. Okey. Kalau saya bagi kamu soalan, okey, kamu jawab. Saya bagi 10 minit cukup Saya bagi 10 minit, kamu jawab. Lepas ni kita akan bincang sama-sama jawapan. Okey, semua dah siap Okey, kita akan bincang. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara asid nitrik dengan batu kapur. Tadi kita dah belajar dah tadi. Kita dah tengok dah tadi. Okey. Macam ni asid nitrik dia dah bagi dah. Rumus dia dah bagi. Batu kapur pun dia dah bagi. Kalsium karbonat. Kemudian akan menghasilkan kalsium ni akan bergabung dengan ni. Nitrat ion disebabkan kalsium bercas positif 2. Jadi nitrat ni akan ada 2 di sini. Bila nitrat 2 di sini, kita kena seimbangkan. Okey, seimbangkan letak di sini ya.
Sebabkan produk dia yang terhasil ialah karbon dioksida dengan H2O, air. H2O pun okey, dah balance dah. Hidrogen dah balance. Kalsium pun dah balance. Karbon dah balance. Oksigen pun dah balance. Okey, betul Siapa salah? Ada yang salah tak? Kena seimbangkan. Kalau awak tengok nitrat ni, sini 2, kat sini pun kena 2, okey? Dia kena seimbang, baru betul. Okey, yang kedua, namakan gas yang terbebas dari tindak balas antara asid nitrik dengan batu kapur. Gas yang terbebas. Ada dah dalam rumus ni. Gas dia ialah, Liana jawapan dia gas dia. Kamu bagi apa? Betul. Gas karbon dioksida. Okey, dan namakan produk lain bagi tindak balas di atas. Semua kamu dapat. Kamu dah dapat dalam rumus ni. Air jawapan dia. Okey, bagus. Kemahiran manipulatif. Jadi di sini saya ingin tunjukkan cara yang betul untuk kumpulkan gas yang terhasil dalam tindak balas. Semua itu ialah alatan yang diperlukan dan kemudian kita akan tunjukkan prosedur. Okay, isi besen dengan air. Kemudian tutup penutup burek dan penuhkan burek dengan air. Okay, telangkupkan dalam besen berisi air. Ambil bacaan dan rekodkan. Kemudian susun ikut macam dalam gambar rajah. Masukkan bahan dengan cepat dan ambil bacaan burek mengikut masa.